Bertemu kembali rentasan berita edisi 813 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Talian hayat rakyat digantung. Kenyataan Hadi kaji sebelum keji. Covid tiada noktah, menterinya entah di mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tindakan kerajaan Tebuk Atap digantung terus menerima kecaman daripada pemimpin Pakatan Harapan dengan pelbagai alasan munasabah. Terkini Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng berkata penggantungan Parlimen oleh Kerajaan Perikatan Nasional tidak akan membantu rakyat Malaysia yang menghadapi masalah dalam krisis COVID-19. Bekas Menteri Keuangan yang dibenci pimpinan Perikatan Nasional kerana etniknya itu berkata Parlimen harus dibenarkan bersidang dan meneruskan fungsinya. Parlimen harus mengetengahkan dan membantu dalam mencari penyelesaian masalah yang dihadapi oleh rakyat ketika berdepan dengan pandemik COVID-19. Daripada menggantung Parlimen, Kerajaan Perikatan Nasional sepatutnya menyatukan rakyat untuk memerangi COVID-19 secara bersama. Menggantung Parlimen tidak membantu negara menangani 4 krisis berganda iaitu krisis kesihatan awam, ekonomi, ketidakstabilan politik, pendidikan dan keadilan sosial, ujarnya dalam satu kenyataan. Antara lain, Guan Em berpendapat kerajaan patut menggunakan segala sumber yang ada untuk membantu pekerja barisan hadapan dan menyelamatkan pekerjaan serta perniagaan rakyat. Beliau sependapat dengan bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan pakar kesihatan bahawa kerajaan perlu mengembalikan pelaksanaan menyeluruh saringan, pengesanan dan rawatan 3T terhadap semua kontak rapat pesakit COVID-19 seperti sebelum ini. Kegagalan untuk melaksanakan pelanjutan moratorium pinjaman bank secara automatik kecuali kumpulan top 20 kenaikan bantuan bulanan kebajikan masyarakat kepada RM1,000 termasuk kepada penganggur, pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan pembelajaran atas talian sehingga krisis COVID-19 tamat juga adalah kegagalan pengurusan krisis, ujarnya. Beliau juga menyentuh mengenai harga barang keperluan terutama makanan dan minuman juga meningkat bukan hanya bulan ke bulan sebanyak 0.5% pada bulan Disember 2020 berbanding dengan bulan sebelumnya tetapi juga tahun ke tahun sebanyak 1.4% pada tahun 2020 berbanding tahun 2019. Ini akan menyebabkan penderitaan yang lebih besar kepada rakyat Malaysia yang menghadapi pengurangan pendapatan atau kehilangan pendapatan semasa kemelisitan ekonomi ini. Namun, perlu membayar harga yang lebih tinggi, tegasnya. Terdahulu Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 114 hingga 115 ahli Parlimen bersetuju sidang Parlimen diadakan segera dengan tumpuan menyelesaikan masalah COVID-19 dan juga ekonomi. Saya hanya mampu menyampaikan dan akan menyusul, yakni mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong jumlah mencukupi tetapi kena tunggu ihsan dan budi bicara baginda untuk mendapat maklumat berikutnya. Katanya pada program Bicara Negarawan yang bertajuk Masa Depan Malaysia, Ke Mana Kita? Anjuran Majlis Profesor Negara pada 23 Januari lalu. Dia berkata usahanya mengadakan sidang Parlimen segera turut mendapat sokongan ahli Parlimen lain termasuk Parti Warisan Sabah Warisan. Apabila ada perubahan pimpinan, ia membantu sekurang-kurangnya diberi satu anjakan daripada pendekatan lama yang polisinya agak kelam kabut. Tidak ada negara yang umumkan darurat atasi masalah COVID-19 sehingga terpaksa menggantung Parlimen, tegasnya. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ahli mesyuarat Majlis Presiden Kerajaan Perikatan Nasional yang diadakan secara sidang video berpuas hati dengan penjelasan mengenai ordinan darurat, pengurusan pandemik COVID-19.
Majlis Presiden akan terus menjadi platform perbincangan tertinggi bagi kesemua parti politik dalam Kerajaan Perikatan Nasional demi memastikan kestabilan politik dan kelancaran pentadbiran kerajaan serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara, kata Muhyiddin dalam kenyataannya di Facebook. Nampaknya negara sedang ditadbir oleh gerombolan pengkhianat menerusi kenyataan di Facebook, bukannya di Parlimen. Adakah talian hayat rakyat digantung menerusi keputusan Majlis Presiden Perikatan Nasional dan beberapa butir ayat penyedap kata di Facebook juga? Sampai bila kita akan terus diperbodohkan? Sebelum Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mencebuh pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendedahkan beliau memiliki majoriti. Kajilah dahulu di mana salahnya Perikatan Nasional hingga penubuhannya ditentang. Tentangan Pakatan Harapan terhadap Perikatan Nasional bukan kerana namanya atau dia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menterinya, tetapi kerana hala tuju ekonomi di bawah pentadbirannya yang huru-hara. Jangan terus-menerus menggunakan pandemik COVID-19 untuk mengekang kemarahan rakyat. Mari kita imbas sebentar apa kata Ketua Pegawai Eksekutif Hong Kong Shanghai Bank Corporation HSBC Malaysia Stuart Milne. Selepas Kerajaan Pakatan Harapan membentangkan belanjawan 2020, saya fikir apa yang kerajaan sedang lakukan adalah sangat wajar. Jelas sekali jika anda melabur wang, anda perlu memastikan anda mampu membelanjakan wang dan kerajaan sangat berhati-hati dalam memastikan ia mampu melindungi penarafan hutang antarabangsanya yang mana ia adalah sangat bijak. Dan melihat bagaimana Malaysia boleh terus membangun lagi dan memastikan negara menjadi sebuah negara maju, menarik lebih banyak pelaburan dari negara luar adalah sangat penting. Katanya kepada pemberita pada majlis pengumuman Dapatan Kaji Selidik Terbaru HSBC yang dipetik bernama Penyelidikan HSBC's Global Survey Navigator Now, Next and How mengungkap keyakinan perniagaan tempatan mengenai prospek pertumbuhan telah semakin kukuh sejak 12 bulan pada tahun 2019. Kami mempunyai persekitaran perniagaan yang positif di sini. Kami meramalkan kira-kira 4.1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi tahun 2020, katanya. Stuart Milne berkata Malaysia adalah sangat berintegrasi ke dalam rantaian bekalan global dan percaya negara akan menjadi baik dengan mata wang yang stabil dan prospek yang lebih baik. Laporan itu menunjukkan pertumbuhan perniagaan dalam jangka terdekat dijangka didorong oleh peningkatan produktiviti, pelaburan dalam teknologi dan memasuki pasaran baharu. Perniagaan di Malaysia kekal optimis terhadap prospek pertumbuhan mereka di sebalik perkembangan geopolitik yang berlaku mengubah rantaian bekalan global menurut kajian. Begitulah dahulu kenyataan seorang jurubank yang mahir dalam tadbir urus keuangan dan ekonomi yang bersikap positif terhadap masa depan pembangunan ekonomi Malaysia. Tetapi kini semua impian untuk menjadikan Malaysia negara yang maju terencak kerana kerakusan Presiden Bersatu, Presiden PAS dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali yang sangat takut Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Bandingkan keadaan semasa pentadbiran Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Adakah ekonomi Malaysia merudum ketika itu sehingga mewajarkan langkah syaratan tak kala negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19? Ketika mengambil alih Putrajaya setelah tumbangnya Barisan Nasional, Kerajaan Pakatan Harapan mengalami zaman sukar kerana terpaksa membayar hutang hampir 14 bilion ringgit untuk faedah bagi Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Bayaran tersebut sekadar membayar faedah hutang Wan MDB daripada pokoknya yang berjumlah 36 bilion ringgit masih belum lagi dibayar. Jumlah pembayaran faedah Wan MDB itu sepatutnya dapat digunakan untuk pelbagai program bagi manfaat rakyat. Namun pemimpin PAS bersekongkol dengan gerombolan yang memalukan negara kerana terbabit dalam skandal Wan MDB. Memindahkan Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak atas sabitan dalam kes SRC International ke Mahkamah Sivil tidak akan mengubah persepsi bahawa Malaysia diperintah oleh gerombolan kleptokrat. Kini gerombolan itu dibantu oleh pemimpin kakistokrasi pula. Apa pertumbuhan perniagaan, peningkatan produktiviti dan pelaburan dalam teknologi apabila syarikat Hyundai yang mahu mengeluarkan kereta elektrik atau EV lari membawa teknologinya ke Indonesia. Selagi mentaliti pemimpin mirip lebay malang dan Pak Pandey itu tidak diubah, selagi itu Malaysia akan berpusing-pusing di persimpangan entah ke mana hala tujunya.
Hari ini menandakan setahun sejak Malaysia melaporkan kes pertama COVID-19 dan buat Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah, penularan wabak itu masih belum nampak pengakhirannya. Pada 25 Januari tahun lalu, Malaysia melaporkan 3 kes COVID-19 yang disahkan. Kematian pertama tidak dilaporkan sehingga 17 Mac, sehari sebelum negara melaksanakan sekatan pergerakan pusingan pertama bagi membendung penularan COVID-19. Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu dengan penuh bijaksana telah berjaya menangani 22 kes dengan 21 kes sembuh dan 1 kes masih dirawat. Ketika itu langkah syaratan dilakukan sehingga PH tumbang dengan alasan untuk menyelamatkan negara. Dan paling mengejutkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Azmin Ali, pengkhianat yang menjadi dalang utama. Kononnya, jika PH terus mentadbir negara, rakyat Malaysia yang akan mati kerana COVID tentunya makin bertambah. Kata-kata itu masih diingat rakyat jelata sehingga ke hari ini. Persoalannya, berjayakah Malaysia diselamatkan daripada 22 kes di zaman PH kepada 180,000 kes hari ini? Dan adakah mangsa yang meninggal kerana COVID itu berlaku di zaman PH? Jawapannya ada dalam poket Azmin. Ketika ini, Malaysia sedang melalui gelombang ketiga penularan wabak COVID-19 yang bermula pada bulan September dan tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda akan reda. Setakat bulan ini, 207 kematian akibat COVID-19 telah dicatatkan berbanding 111 kematian yang dilaporkan bulan lalu. Buat masa ini, sistem kesihatan awam semakin parah sehingga memaksa Kementerian Kesihatan menghadkan pengesanan kontak rapat manakala mereka yang tidak mempunyai gejala diminta supaya menjalani kuarantin kendiri yang mungkin akan menjangkiti ahli keluarga mereka. Dr. Nur Hisham berkata walaupun pekerja kesihatan kini keletihan dari segi mental dan fizikal, namun mereka dan seluruh masyarakat perlu terus berjuang membendung penularannya. Setiap orang, tidak kira siapa anda, mesti memikul tanggungjawab ini untuk menyelamatkan negara kita secara bersama. Patuhi SOP, pakai penutup muka dengan betul, cuci tangan dan jaga penjarakan sosial. Tinggal di rumah jika kamu tidak mempunyai perkara mendesak di luar. Bersama-sama kita dapat memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Kita mesti bersatu dan bersama-sama meneruskan perjuangan, insya-Allah. Ketua Pengarah Kesihatan yang paling komited itu berkata, Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak akan dilanjutkan selepas 4 minggu dilaksanakan kerana ia memberi kesan kepada ekonomi. Sebaliknya, beliau berkata, usaha membendung pandemik COVID-19 akan diteruskan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat atau PKPB selama 3 bulan untuk menurunkan kes kepada 2 angka. Menurut beliau, pelaksanaan PKP mulai 13 Januari lalu sehingga 4 Februari bertujuan untuk menstabilkan jumlah kes positif COVID-19 yang semakin meruncing pada waktu ini. Jadi kalau kita laksanakan PKP 4 minggu sampai Februari disusuli dengan PKPB kita jalankan selama 3 bulan, dijangkakan pada Mei depan kita akan dapat turunkan kes sehingga 2 digit. Jadi kita jangkakan 4 minggu PKP, kita tidak akan panjangkan PKP kerana ia memberi kesan kepada ekonomi, katanya. Menteri Kesihatan dan 2 timbalannya pula hari ini dikatakan banyak buat kerja di belakang tabir. Persoalannya, apa kerja belakang tabir yang mereka buat? Fasiliti kesihatan tetap tidak mencukupi. Barisan hadapan kekal lelah dan hampir putus asa. Makin banyak pula kedengaran kes bunuh diri akibat tekanan hidup dan juga COVID. Bahkan banyak terdengar rungutan pesakit COVID yang lewat diambil dan dirawat. Sekurang-kurangnya di zaman kerajaan PH, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad selaku Menteri Kesihatan sendiri tampil ke hadapan bersemuka dengan media dan rakyat menjawab sebarang pertanyaan yang diajukan secara langsung. Itulah bukti seorang menteri dan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Bukannya diserahkan kepada Ketua Pengarah Kesihatan semata-mata manakala menterinya hilang entah di gua mana. Berselindung di sebalik tabir dan membiarkan penjawat awam bersendirian menjawab persoalan yang dibangkitkan rakyat. Akhirnya, penjawat awam juga yang akan dipersalahkan, didenda dan dikatakan tidak mematuhi SOP. Rakyat dijadikan mangsa. Dasar kerajaan pengkhianat dan tidak bertanggungjawab. Selagi boleh putar alam, diputar semahu-mahunya. Tidak mampu mentadbir negara, gagal tahap gaban tetapi tetap angkuh, tidak mahu mengakuinya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati dan paling menakutkan, anda perlu ingat bahawa Allah sentiasa memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Teruskan menjaga SOP untuk sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum.